juga daripada tahun 2016. Okey. Di mana beliau adalah salah seorang orang yang kuat kerja, orang kata sebelum ni berpengalaman macam tuan-tuan dan perempuan. Beliau pun telah berada di padang yang sama dengan tuan-tuan dan perempuan dan pernah jadi ejen Olive House dan sekarang ni berada di top management Olive House Central Region. Alright. Hari ini kita ada kita ada partisipan kita hari ini, Amal Mursidi, Mikarunisa, Hairunisa Hassan, Hazim Muhammad Lip, Muhammad Azwan, Rosdi, Muhammad Hashim Omar, Nur Azian, Miti Ahmad, Nur Azina Mendo, Nurhani Syarim, Rasidi Hashim, Sani Omar Sanimah, Syariza Muhammad Sri, Siti Nur Azhar, Srianti Syamsi, Zarudin Ahmad, Zainul Hasanah, Zalifah Jasman, Zulfazli Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anda bersama dengan saya. Nama saya Syariq Akmal Syari ataupun lebih dikenali sebagai Akmal. Saya selaku area manager zon 1 dan zon 2, okey, buat masa sekarang ni, di mana yang mana berjumpa dengan saya, kita jumpa sekali lagi. Dan hari ini yang mana belum mengenali saya, yang belum berjumpa, Assalamualaikum. Kita berjumpa pada hari ini di seminar KPEA, di mana seminar selama 2 hari yang tuan-tuan dan puan di mana AFED agent yang baru join especially wajib join kita punya seminar KPEA ni, okey. Alright, Alhamdulillah jelas. Okay, tanpa membuang masa lagi, saya nak share screen, minta Cik Mimi allow kita punya share screen untuk saya pergi sembang slot saya yang seterusnya. Okay, saya tak dapat nak share screen. Cik Mimi, tolong. Okey dah. Dah lah. Okay. Okay, sebenarnya saya hari ni saya ada DJ Kenuri sebenarnya. Jadi sebelum nak buat DJ Kenuri ni, kita kongsi-kongsi ilmu dulu bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey, apa yang saya nak kongsikan pada hari ini untuk tuan-tuan dan perempuan, di mana mungkin tuan-tuan dan perempuan ada yang dah tahu berkenaan dengan strategi perniagaan, tak kisah perniagaan apa-apa. Mungkin yang dah join kita, yang dah berpengalaman pernah berniaga sebelum ni, okey, saya ucapkan tahniah kepada anda. Dan yang mungkin yang join yang belum pernah berniaga, okey, yang belum pernah berniaga, yang nak tahu selok-belok cara untuk strategi perniagaan kita sebagai asas, cara asas. Dan apa yang saya akan membicarakan pada hari ini, kita akan sentiasa ada benda tu, sentiasa berjalan selama kita di dalam keluarga besar Olive House ni. Kita akan lakukan training untuk anda semua supaya kita faham lebih jelas. Contoh, saya akan membicarakan topik A. Topik A ni kita akan teruskan sehingga kita mahir, okey, dalam perjalanan kita dalam bisnes Olive House ni. Alright. Jadi apa yang kita akan bincangkan pada hari ini ada beberapa topik, 5-6 topik macam tu. Dan harap anda semua boleh tumpukan perhatian pada hari ini. 1 jam saja saya ambil, insyaAllah. Okay. Alright, yang pertama adalah model operasi. Okay, di mana model operasi ni kita sekarang ni memang lebih kepada online sekarang. Kalau dulu, okay, kalau kita boleh tengok kat sini, kalau dulu ejen-ejen Olive House kita memang sangat-sangat hardcore dalam offline. Tapi sekarang ni dengan orang kata isu krisis pandemik COVID-19 ini, banyak sangat benda yang kita tak boleh buat secara fizikal. Jadi kita perlu 100% tukar kepada online. Okay. Jadi daripada sini kita ada dekat tengah-tengah ni, okay, kita ada ini marketing dan juga sales. Kita ada referral, kita ada acquisition dan CRM. Di bawah ni adalah fulfillment. Okay. Alright. Jadi okay. So dekat sini, mana saya nak berbincangkan kepada tuan-tuan dan perempuan, untuk model operasi kita adalah kita ada online, kita ada premise dan juga offline. Okay. Di dalam setiap fasa ini kita ada secara manual dan digital. Okay. Ada 2 benda yang kita boleh buat. Dan apa yang untuk kita nak stablekan kita punya perniagaan, 2 benda ni yang sangat-sangat penting, iaitu marketing dan juga sales. Okay. Di mana kalau anda ingin dapatkan sale yang banyak, kalau anda tak buat marketing, memang jangan harap untuk kita nak dapatkan sale tersebut. Jadi marketing dan juga sales ni adalah salah satu, orang kata, 2 benda yang sangat-sangat berkait dan anda tak boleh malas untuk buat benda ni. Okay.
kita nak membincangkan berkenaan dengan marketing dan sale. Cara untuk kita buat sekarang ni adalah untuk kalau kita nak stablekan perniagaan kita, dua benda ni anda perlu wajib pegang, iaitu new customer dan juga CRM, retention, iaitu existing customer. Kita perlu dapatkan, kita kena sentiasa dapatkan pelanggan baru. Okay, untuk kita nak meningkatkan kita punya pelanggan, perlu sentiasa mendapatkan pelanggan baru, dan untuk kita stabilkan bisnes kita perlu menjaga pelanggan yang sedia ada. Sekarang ni masalahnya ada yang setengah usahawan ataupun businessman, especially yang baru-baru join, dia suka cari pelanggan baru, suka cari pelanggan baru, tetapi bila dia dapat, contoh dia dapat 10 pelanggan baru, dia dah tinggalkan 10 pelanggan yang lama. Okay, dia dapat lagi 10 pelanggan baru, dia dah tinggalkan pelanggan yang lama. Sebab itu kita tak nak yang pelanggan-pelanggan yang lama kita, kalau kita tak jaga, kalau kita tak jaga pelanggan-pelanggan yang lama kita, boleh berkemungkinan pelanggan kita akan boleh pergi dengan ejen lain, pelanggan kita boleh dia dah terlupa. Okay, yang paling kita takut dan kita tak nak pelanggan tersebut dia dah pergi amalkan produk yang lain pula. Itu yang kita tak nak. Jadi apa yang kita kena buat adalah, yang pertama adalah acquisition, iaitu kita perlu sentiasa mencari pelanggan baru. Jangan kata give up untuk cari pelanggan baru, mesti ada punya. Dan yang kedua adalah retention ataupun CRM, Customer Relationship Management. Okay, iaitu apa yang kita kena buat, kita kena pegang pelanggan-pelanggan sedia ada kita ni untuk sentiasa berada dengan kita, tangan kita. Okay, alright. Dan di tengah ini adalah kita ada bahagian online, premise dan juga offline. Okay, kita ada bahagian marketing dan juga sale. Kalau dulu saya cakap tadi, di bahagian offline ni, ejen-ejen Olefah kita memang sangat-sangat hardcore. Dulu dia orang untuk dapatkan sale, dia orang masuk pasar malam, pasar tani, lepas tu masuk ke event-event, pergi ceramah dekat masjid dan sebagainya, ada open table dan sebagainya. Tapi sekarang ni berlaku krisis yang seperti ini, 100% total kita kena tukar kepada online. Okay? Dalam online ni banyak yang benda yang kita boleh buat, dan dia ada dua level. Untuk kita dapatkan sales ni, kita perlu dapatkan marketing. So marketing secara manual dan juga digital. Cara manual ni, kalau untuk marketing secara manual ni, apa yang kita buat lah. Okay? Apa yang kita buat, kita post sendiri secara organik di Facebook, kita share testimoni-testimoni. Okay? Dan secara digital ni, apa yang kita boleh buat, kita contoh buat FB ads, okay? Kita buat IG ads, segala iklan-iklan yang berbayar itu adalah secara digital. Okay? Dan secara manual ni juga, apa yang kita boleh buat marketing, macam kita gantung banner, okay? Kita tingkatkan awareness secara fizikal daripada luaran, kita buat stiker dekat kereta, okay? Benda yang banyak yang kita boleh buat. Okay? Jadi untuk kedai pun sama juga, yang mana ada kedai dalam ni, boleh drop nama kedai dan dekat mana saya nak tengok. Okay? Alright. Lepas tu dekat kedai ni juga kita perlu buat marketing juga sale. Kalau ada kedai memang sangat-sangat advantage untuk apa? Kita nak tarik pelanggan kita untuk datang kedai. Kita perlu buat marketing untuk tarik pelanggan kita datang ke kedai. Okay? Dan bila datang ke kedai baru kita boleh dapatkan sales tersebut. Right? Okay. Dan ini juga referral. Pelanggan yang lama ni, pelanggan yang sedia ada ni nampak ni referral. Referral ni adalah orang kata mouth to mouth, iklan mulut ke mulut, bercakap-cakap berkenaan dengan kita. Okay, yang tu sangat penting. Itu free, zero cost marketing, memang zero sangat-sangat lah. Okay, sebab tu kita kena buat CRM dekat sini. CRM dekat sini untuk apa? Untuk kita nak pegang pelanggan-pelanggan kita. Okay, so dia akan pergi ke referral ni dia akan tunjukkan, dia akan sembang dengan kawan-kawan dia akan convert kepada new customer. So daripada new customer ni kita akan pergi kepada CRM, retention, existing customer, pelanggan sedia ada. Okay, kena pegang ni. So yang di bawah ni adalah fulfillment, di mana fulfillment ni adalah bagaimana kita nak cara untuk kita nak supply produk apa permintaan pelanggan kita. Jadi ada dua bahagian, iaitu 3PL, third party logistik. Third party logistik ni kita menggunakan courier ataupun delivery, okay? Kita guna JNT dan sebagainya, itu adalah third party logistik. Ataupun Easy Parcel memang sangat the best untuk orang perempuan. Nanti boleh tengok Ataupun own COD. Own COD ni tak ada masalah. Kita dapatkan engagement dengan pelanggan tu, kita boleh buat menggunakan own COD. Iaitu kita yang ambil barang tu, kita pergi COD sendiri dekat pelanggan dan kita boleh sembang. Bila orang kata ada advantage bila kita buat own COD ni, pelanggan kita delivery secara sendiri,
kita dapat merasai, kita dapat orang kata pengalaman pengguna tu, kita boleh dapat info-info tersebut. Kita boleh minta dia punya testimoni, kita boleh sembang dengan dia, kita boleh tanya feedback dan sebagainya, dan kita boleh update secara live, ni pelanggan saya, okey contoh ni, ini pelanggan saya yang membeli tadi, so kita boleh update dekat kita punya digital sekarang. Okey. Untuk sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan wajib perlu aktif secara drastik di media sosial ataupun di bahagian online. Di Facebook, IG, anda perlu buat sebaik mungkin, sekerap yang mungkin. Okay, jangan malu, jangan segan kerana sekarang ini hanya online yang paling relevan untuk masyarakat tahu, seluruh dunia tahu kata kita ni sebagai seorang usahawan. Okay, itu paling penting. Alright. So saya nak pergi kepada operasi online. Okey, apa yang CRM ni? CRM ni adalah Customer Relationship Management. Itu kita boleh buat group bersama dengan pelanggan kita. Cara CRM ni untuk cara bagaimana kita nak pegang pelanggan-pelanggan kita. Yang pertama adalah group and personalize. Group ni kita buat satu group bersama dengan pelanggan. Affect Consultant yang sekarang ni yang ada yang boleh buat 20,000, 30,000, 50,000. Memang dia orang tak terlepas dengan group bersama dengan pelanggan-pelanggan dia orang, pelanggan existing customer. So pelanggan-pelanggan ni dia tak terlepas daripada info-info yang daripada Olive House keluarkan. Jadi dia orang buat group, okay, dan personalize ni group broadcast. Okay. Nanti kita belajar. Right? So di sini kita ada sales channel. Di mana sales channel ni kita ada okay, marketplace, e-commerce, manual transfer. Marketplace ni terdiri daripada Shopee, Lazada, okay, Facebook dan sebagainya. Ini marketplace, website, okay. So e-commerce ni macam saya cakap tadi, Shopee, Lazada dan sebagainya. Ataupun manual transfer. Manual transfer ni pun secara online kita kena mahirkan benda-benda macam ni. So dia orang beli 300, 400 ringgit, kalau boleh kita provide secara manual transfer. Okay. Alright, sebelum saya terlupa apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan boleh letakkan, okay, letakkan komen di bawah. Okay, ada apa-apa, kalau ada apa-apa soalan yang terus anda teringat, terlintas di fikiran anda, boleh terus drop dekat bahagian komen. Okay. Daripada Tuan Haji Firdaus, terima kasih semua. InsyaAllah tuan-puan akan boleh manfaat yang banyak dengan setiap audio. Amin ya rabbal alamin. Alright, terima kasih Tuan Haji Firdaus yang telah bersama dengan kita. Okay. So online marketing ada banyak dia ada banyak dia punya jenis-jenis ni, iaitu kita ada organik, secara organik kita ada paid advertising yang iklan yang berbayar, okay. Kita ada affiliate marketing, okay. Kita ada email marketing, SEO dan juga content. Okay, SEO ni lebih kepada website lah, dan juga content apa yang kita perlu buat untuk orang menarik dan orang lekat dekat kita punya Facebook, dekat kita punya Instagram dan sebagainya. Content ni sangat-sangat penting. Dan fulfillment adalah courier dan juga delivery. Alright? Okay. Ini adalah contoh orang kata summary apa yang kita dapat detail ataupun content daripada berapa persen masyarakat dekat Malaysia ni dia orang cenderung kepada apa. Contoh kita ada 19% daripada website, content development. Okay, online advertising 16%, traditional advertising 16%. Traditional ni apa yang kita buat secara organik. Okay. So yang mencari Olive House 11% kita buat kemasyarakatan, 11% 5% direct mail marketing, 4%. Dia secara online. Jangan Suara Akmal tak dengar. Unmute. Assalamualaikum. Okey, dengar tak?
Dengar tak? Dengar tak? Okey Dah dah. dengar dah. Hilang. Saya dengar. Dengar. Okey, dengar. Okay. Alright. Saya share balik. Oh, tadi macam dia boleh hilang. Kejap Okey. Sekejap ya. Okey. Saya sambung Minta maaf ada sedikit masalah teknikal. Alright, media komunikasi apa yang tuan-tuan dan puan perlu join adalah ejen rasmi di bawah camp, iaitu group affiliate agent yang mana belum join lagi, anda perlu join. Lepas tu anda perlu join di Telegram. Okey. Grup-grup yang terlibat anda boleh join, di mana pihak management kita iaitu di bawah pengurusan Cik Mimi telah pun engage dengan anda. Saya percaya dia orang dah engage dan anda jangan terlepas untuk join kita punya WhatsApp, kita punya WhatsApp info Alright, yang saya nak tekankan kepada anda, lebih kurang lagi 45 minit, lebih kurang macam tu. Okey, rahsia kejayaan ejen Olive House, IKPS. Ini apa yang kita, formula yang kita jelaskan kepada tuan-tuan dan puan pada hari ini, saya akan jelaskan adalah pengalaman di mana ejen-ejen kita yang sedia ada, yang telah pun berjaya, dia orang buat benda-benda yang macam ni. Bukan saya nak present kepada tuan-tuan dan puan, bukan hanya teori yang kita tengok daripada Google dan sebagainya. Ini adalah yang terbukti, yang dah berjaya, yang dah berlaku. Ada proven di mana ejen-ejen kita yang sebelum ni membeli 1,000, 2,000 sebulan, sekarang pun dah membeli 10,000, 20,000 dan berjaya buat sale hampir 30,000 dan 50,000 pun ada. Okay, ini adalah apa yang dia orang dia orang belajar dan apa yang dia orang praktikkan, iaitu IKPS. Alright. Yang pertama, I berkenaan dengan ilmu. Ilmu ni dia ada kalau untuk Olive House sebenarnya. Olive House ni dia memang sangat-sangat pentingkan kepada ilmu kepada ejen-ejen mereka, iaitu kenapa kita tak letak produk Olive House ni dekat Tesco, dekat Giant, okey? Kita letak pasar raya, kita letak je, kita tinggalkan. Kenapa Olive House tak buat macam tu? Sebab apa? Olive House ni bukan hanya untuk menjual sekadar produk dan bukan hanya untuk rekrut ejen saja, malah Olive House ni sangat menekankan berkenaan dengan aspek dari segi ilmu. Kerana minyak zaitun Olive House ni, produk Olive House ni, alhamdulillah dengan berkat yang diberikan oleh Allah SWT, produk-produk Olive House ni dia mampu untuk memberikan kesihatan yang terbaik kepada dalam badan seseorang manusia. Jadi dia lebih kurang macam ubat, tapi dia bukan ubat. Jadi ejen-ejen Olive House ni dia wajib untuk pegang berkenaan dengan ilmu. Yang pertama, ilmu berkenaan nutrisi, berkenaan dengan produk. Jadi kita kena tahu berkenaan dengan ilmu berkenaan dengan penyakit. Penyakit kita kena tahu. Nanti makcik tanya, saya ni sakit jantung lah. Apa produk yang sesuai berkenaan dengan Olive House ni? Itu kita kena jaga. Kita kena tahu penyakit. Saya ada penyakit sinus. Kenapa saya boleh ada penyakit sinus ni? Boleh explain sikit lah. So kita kena tahu juga serba ringkas berkenaan dengan penyakit-penyakit yang ada dekat Malaysia ni. At least ada 5 penyakit yang top lah. Penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, stroke. 5 penyakit ni. 5 penyakit ni tuan-tuan dan puan boleh pegang Dan seterusnya tuan-tuan dan puan perlu mahir berkenaan dengan produk. Kenapa produk Olive House ni keluar daripada Morocco? Kenapa dia ada 30 kali ganda antioksidan? Kenapa dia ambil kenapa dia mahal sampai 120 sampai 400 ringgit? Kenapa dia tak jual 18 ringgit? So ilmu berkenaan produk ni kita kena tahu. Apa kelebihan-kelebihan produk Olive House ni? Iaitu USP, unique selling point ataupun unique selling proposition. Setiap produk-produk Olive House ni ada mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing. Okay? Ada chat ke kat sini? Alright. Okay, dengar. Alhamdulillah. Alright, terima kasih. Okay. Ilmu yang seterusnya, ilmu kewangan. Kita dah sebagai bisnes Olive House, dah sebagai usahawan Olive House yang orang kata yang memang sedia ada, mahir berkenaan dengan perniagaan, anda memang terbaik. Memang power berkenaan kewangan. Yang belum lagi, kita kena dapatkan ilmu berkenaan kewangan ni. Berapa sale,
berapa untung kita, berapa profit kita, berapa persen kita nak bahagi kepada staff-staff kita, berapa persen kita nak buat untuk memberikan free gift. Itu kita kena ada. Okay? Ilmu kewangan kita kena ada. Yang seterusnya ilmu pengurusan. Pengurusan kita nak uruskan dari segi documentation, dari segi pelanggan-pelanggan punya database dan sebagainya. Okay, itu ilmu pengurusan kita perlu ada. Ilmu sales dan marketing ini lagilah wajib ada sebab kita ni sebagai seorang usahawan. Okay, dalam Olive House, jangan risau, kita setiap minggu, boleh dikatakan setiap minggu, kita ada kelas-kelas yang anda perlu wajib join. Okay, untuk kita tingkatkan berkenaan dengan sales, berkenaan dengan marketing. Okay, dan kalau anda ingin di luar kepada Olive House punya training, dipersilakan. Okay, nak pergi Najib Asadok ke, nak pergi Datuk Aizan Osman ke, nak pergi ilmu sales marketing Fadi Ghazali ke, Sifu Bek ke, tak kisah. Mana-mana. Janji anda dapat ilmu yang betul dan boleh dipraktikkan. Ilmu sales dan marketing. Okay. Dan juga CRM, Customer Relationship Management, iaitu bagaimana kita nak jaga pelanggan-pelanggan kita, macam saya cakap tadi. Apa yang kita kena buat, database. Yang ada ramai orang kata database is king dan sebagainya. Tapi bagaimana? How you manage this database pelanggan. Okay. So kita kena ada benda macam tu. CRM sangat-sangat penting. At least kita ada nama, nombor telefon, kawasan pelanggan tersebut. Kalau kita boleh tambah sikit penyakit yang dia ada dan produk apa yang dia beli. Bila dia beli. Okay. Yang pertama, tujuan CRM ni untuk kita nak bagi info-info dekat pelanggan. Yang kedua, kita nak dapatkan database, nama dan juga nombor telefon at least. Yang ketiga, kita tak nak pelanggan kita terlepas daripada dapat info-info berkenaan dengan Olive. Macam sekarang ni, okay, siapa yang dah tahu? Siapa yang belum tahu? Kita ada Afiat Reward kepada pelanggan. Siapa yang belum tahu, cakap saya belum tahu. Saya nak tengok respon dekat bawah. Kalau yang dah tahu, tak payah. Ignore je. Nak tahu siapa belum tahu, kita ada Afiat Reward untuk bulan 12 ni. Kita nak bagi kepada pelanggan-pelanggan Olive House, iaitu RM1,000 hingga RM5,000. Siapa yang belum tahu? Okay. Alright. Ada yang belum tahu? Belum tahu. Nur Azlinda Medon yang belum tahu. Alright. Okay. Nanti kita belum tahu. Amy Kairunisa belum tahu. Okay. Cantik. Saya suka. Okay. Kita bulan ni kita ada Afiat Reward, di mana pelanggan-pelanggan akan dapat setiap minggu akan dapat hadiah cabutan botol RM1,000. Okay. Dan juga hadiah yang paling bonanza iaitu RM5,000 pelanggan akan menerima. Jadi pelanggan perlu buat beberapa benda yang untuk dia orang join. Okay. Alright. So, jadi CRM ni sangat penting untuk kita nak war-warkan kepada pelanggan-pelanggan kita. Apa yang Olive House tengah jalankan, apa yang Olive House akan buat. Okay. Tahun ni kita tak ada apa-apa year end sale, kita ada apa-apa discount daripada Olive House. So, tuan-tuan dan puan, jangan tidak dibenarkan untuk menjual produk Olive House secara discount. Okay. Sebab memang tak ada apa-apa discount daripada pihak Olive House untuk tahun ini, produk-produk Olive House. Okay. Yang kedua adalah kemahiran. Kemahiran sangat-sangat penting, okay, untuk kita nak terus sustain kita punya kita punya business, iaitu kita kena tahu asas digital marketing. Kita kena ada public relation dan juga CRM, PR. Kemahiran untuk kita nak bercakap dengan pelanggan kita, nak bagi pelanggan kita suka. Kadang-kadang ada pelanggan kita, ada pelanggan cikgu, ada pelanggan kita yang profesor, ada pelanggan kita doktor, ada pelanggan kita herbalist. Okay, ada pelanggan-pelanggan kita yang high level, ya, Datuk Natin. Jadi kita kena ada kemahiran untuk cara bercakap, public relation dan juga CRM. Okay. Dan seterusnya kita perlu ada kemahiran penggunaan gadget, skill untuk kita nak guna laptop, nak guna handphone dan sebagainya. Okay. Dan juga IT tools yang lain. Bagaimana kita yang mungkin ada kedai kita nak guna post system, receipt digital dan sebagainya. Okay. Itu kemahiran yang perlu kita ada. Seterusnya kemahiran close sale digital. Untuk close sale, kalau depan-depan kita nak close, tak ada masalah, senang. Bagaimana kita nak dapatkan kemahiran untuk kita nak close pelanggan-pelanggan kita melalui digital, iaitu di Facebook, di WhatsApp, ayat-ayat apa yang kita perlu guna. Itu kita akan ajar-ajar. Kita akan ajarkan tuan-tuan dan perempuan. Okay? Kita ada
kelas bersama dengan Tok Ayah Ustaz Syahidan. Dia akan share bagaimana ayat-ayat yang kita boleh tulis kepada pelanggan-pelanggan kita. Cara kita nak follow up, cara kita nak dapatkan database dan sebagainya. Okay. Ilmu inklusi digital dan juga cara kemahiran untuk packaging. Ini sangat penting. Sebab ada yang belum tahu cara nak packaging. Kalau produk lain senang kan. Produk kita ni adalah produk yang kita katakan fragile juga. Sebab kita hampir 98% semuanya dari dalam botol kaca. Semua dalam botol kaca. Tak ada dalam 100% saya cakap. Semua produk kita dalam bentuk cair yang semuanya dalam botol kaca. Tak ada yang botol plastik. Okay. So dia sangat fragile, kita perlu tahu cara nak packaging produk. Jadi jangan risau, nanti kalau ada masa kita akan share berkenaan dengan cara nak packaging. Okay. Right. Yang ini adalah P, peralatan. Peralatan ni kita kena ada, okay, alatan IT, gadget, digital, buku, file testimoni. Siapa yang belum ada file testimoni? Even walau dalam soft copy pun tak ada. Siapa yang tak ada lagi? Saya nak tahu yang tak, hari ni yang tak ada je, yang tak tahu lagi. Okay, saya nak tahu. Boleh drop komen kat bawah. Belum ada file testimoni. Leaflet adalah di Olivi. Okay. Okay, ada kat sini respon. Saya tengok ada orang respon. Okay, Zul Fazli belum ada cantik file testimoni. Nanti pihak management kita akan engage sekali lagi. Mungkin dah dapat, mungkin terlepas. Okay, tak apa, no problem. Nanti kita akan check. Right. So alatan IT dan gadget, digital buku, file testimoni, leaflet. Leaflet ni dalam Olivi dia ada, kalau tuan perempuan dia ada satu kertas yang kecil warna koko tu. Itu panggil leaflet. Dalam tu sangat-sangat penting. Dia ada kandungan bacaan antioksidan. Lepas tu dia ada lab test minyak zaitun Olivi plus itu yang dalam tu. Okay. Leaflet tu kena ada dan nak cantik kita laminate cantik-cantik, nanti kita bawa tunjuk pelanggan-pelanggan kita. Kaedah makan dan simpanan, cara makan dan cara simpan. Siapa yang belum dapat drop dekat bawah cara makan dan cara simpan. Okey. Saya nak tahu siapa yang belum dapat cara makan dan cara simpan. Kita tak letakkan sekali dekat botol Olivi, kita tak letak sekali dekat kotak cuka buatin. So kita letak sebab kita bukan di bawah akta ubat. Kita adalah di bawah akta pemakanan. Untuk cara makan dan cara simpan berprosedur tu hanya ubat saja yang kita boleh letak dekat packaging tersebut. Kalau untuk makanan dia tak boleh. Right. Dan seterusnya adalah sikap. IKPS. S adalah sikap. Sikap kita diri sendiri. Ini adalah attitude kita. Attitude kita dekat sini dan apa yang drive kita untuk buat sesuatu semua daripada hati kita. Jadi kalau kita nak terus berjaya, terus untuk stabil, okay, untuk dapat sesuatu value dalam especially dalam Olive House ni, anda perlu buang sikap-sikap negatif anda. Okay, kita perlu masukkan sikap-sikap positif, vibe-vibe yang positif. Iaitu yang pertama, kita untuk perniagaan sendiri, kita perlu open-minded, sifat keterbukaan. Okay, rezeki kita perlu dapat, kita perlu mencari rezeki. Betul, kita rezeki tu memang dah tertulis, tapi kita kena berusaha. Boleh dan percaya. Okay, kita kena sentiasa boleh dan percaya. Jangan mudah give up. Kita perlu buat sesuatu. Kita dah buat planning dan sebagainya, kita perlu make it happen. Kita perlu buat benda tu sampai jadi. Okay, sikap kita yang sangat-sangat penting, sikap kita. Okay, right. Asas sale dan marketing. Okey, saya pergi kepada objektif marketing. Objektif marketing ni adalah apa yang kita perlu buat. Kenapa kita perlu buat marketing adalah mencipta kesedaran dan minat tentang suatu kebaikan, keburukan kepada golongan tertentu. Yang kedua, memberitahu, berkongsi dengan masyarakat tentang penyelesaian kepada masalah mereka. Marketing ni tuan perempuan, kita perlu tahu apa itu marketing dan juga sales. Okey, marketing ni dalam bahasa Melayu ni adalah pemasaran. Pemasaran ni adalah apa yang kita buat untuk orang tahu kita ni wujud. Yes. Itu istilah yang paling simple. Okay. Marketing ni kita kena buat untuk kita memberitahu kepada masyarakat orang luar sana bahawa kita ni wujud sebagai apa? As entrepreneurship, as leader, as teacher dan sebagainya. Apa yang kita kena buat? Marketing sangat-sangat penting.
Okay, kita nak cerita kesedaran dan minat. Bila kita dah tahu, orang dah kenal kita, okay, oh dia ni, Cik Zul Fazli ni, dia ejen Olive House lah. Saya nampak dia punya banner dekat tepi jalan itu. Nampak? Kita dah buat marketing satu. Yang kedua, bila kita dapat benda tu, awareness tu, kita kena bagi dia minat, interest. Okay? Bila interest ni, kita kena buat, contoh di website, kita kena bagi dia minat, kita kena main dia punya emosi. Dia tengok-tengok, bila dia tengok Olive House ni, dia tengok, baguslah Olive House ni, dia punya sharing-sharing berkenaan dengan produk-produk Olive House ni, berkenaan dengan penyakit, berkenaan dengan maintain kesihatan. So dia dah minat, interest kat situ. Okay, bila dah minat, kita kena buat satu bagi dia buat decision. Okay, AIDA. D ni, okay, untuk dia orang buat decision ni, kita kena sentuh dia punya jiwa. Tajuk kita di Facebook dan sebagainya. Kita kena buat sampai dia minat, sampai dia buat keputusan untuk dia nak membeli produk kita. Sampai dia dah PM, salam Cik Zul Fazli, saya minatlah dengan produk Olive House ni. Bagaimana cara nak dapatkan info yang lebih lanjut? So D adalah decision. So A adalah action. Action ni kita kena buat sampai orang tersebut membeli dengan kita. Okay, barulah marketing kita berjaya. Okay. Yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah interest, decision dan juga action. AIDA, AIDA punya konsep. Okay, anda pegang ni AIDA punya konsep. So untuk dapatkan klien kita, lover kita, ini adalah funnel dia. Leads, kita perlu cari leads seramai mungkin. 100 orang, 200 orang, 300 orang. Orang yang tak mengenali kita kena dapatkan. Okay, database sampah orang kata. Leads ni adalah database orang kata yang belum lagi filter. Okay, baby punya database. Okay, daripada database yang 200-300 kita kena convert menjadi prospek kita. Dia berminat, saya berminat lah untuk produk Olive. Oh, saya pernah tengok dekat TV. Itu prospek kita. Yang kedua, kita nak bagi leads untuk dia nak membeli pula. So daripada 50 prospek, kita kena convert dia sebagai jadi 10 pelanggan kita. Kita nak convert kepada 10 pelanggan. Okay, daripada 10 pelanggan tu hanya satu ataupun dua saja yang betul-betul minat dengan Olive House. Okay, ini kita punya funnel. Saya punya nasihat dekat sini, leads ni kita perlu mencari ramai. Okay, kita perlu cari sangat ramai untuk kita nak dapatkan betul-betul yang dapat pelanggan yang berkualiti. Alright? Ini kaedah pemasaran dan jualan. Ini pemasaran, ini jualan. So ini bahagian offline. Banyaklah kalau orang offline dulu, macam kita tengok video tadi, kita nak kena tabur flyers dekat jiran-jiran kita, surat khabar, letak pamphlet dekat masjid surau, okay? Signboard, banting, banner, stiker. Yang ni apa yang kita boleh provide untuk anda. Pihak Olive House di especially Olive House Central Region di Bandar Baru Bangi, kita orang ni akan provide kepada anda jika anda yang berminat untuk buat benda macam ni. Okay, banting, banner, stiker dan sebagainya. So daripada online, Facebook, email, Instagram, website, blog dan sebagainya. Right? Ini sangat penting. Juga jualan. Jualan ni kita boleh target kalau offline, saudara mara kita, rakan pejabat, jiran. Kita buat dulu kita boleh buat khidmat rumah, keluarga, rakan pejabat, okay? Ceramah. Sekarang dah tak boleh. So online, Facebook, Instagram, website, Shopee, Lazada. Okay, ini kita perlu buat. Yang paling penting, yang paling relevan sekarang ni, yang mana paling tak tahu sangat, Facebook. Kena kuasai betul-betul. Facebook page, kena kuasai betul-betul. Okay, sebab di Facebook page ni, orang kata luas dia punya market dia. Kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat Google Ads, FB Ads dan sebagainya. Okay, at least saya nak bagi tekan kepada anda, Facebook ni sangat-sangat penting. Right? Sini macam tadi, pamphlet, flyers. Okay, ini kalau di online, Facebook, WhatsApp, Instagram. Okay, WhatsApp pula, anda jangan terlepas pandang kepada WhatsApp. Kalau anda yang follow kita punya task baru ni, Cik Mimi ada bagi task untuk update WhatsApp status. Okay, ramai update WhatsApp status. Okay, ramai view. Tapi ada juga yang tak sahut kita punya cabaran tu. Okay, kita bukan untuk hari tu saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh buat hari-hari. WhatsApp status ni sangat-sangat relevan untuk kita nak tingkatkan awareness kepada pelanggan-pelanggan ataupun kenalan-kenalan anda. Sebab WhatsApp business ni, dia akan wujud kepada kawan-kawan yang anda save number. Kadang-kadang kawan-kawan kita pun tak tahu kita ni ejen-ejen Olive House. Okay? Jadi jangan malu, jangan segan. Hari-hari kita update, benda sharing. Kalau kita tak dapat sesuatu daripada segi sale, kita boleh dapat sesuatu daripada segi sharing. Ilmu kita dah sampaikan. Right? Ini gaya cara untuk kita nak tulis di penulisan lah. Headline, huraian, testimoni kita kena ada. Kita kena
kita kena share testimoni banyak-banyak. Okay. Apa yang saya belajar, saya pernah join seminar Najib Asadok tu. Dia pernah share dekat saya, kat kita semua, kita share 8, kita guna law, Pareto law, 80-20, 80-20, 80-20. 80 tu apa yang perlu kita share? Kita perlu share result ataupun kita perlu share testimoni. Kita perlu share keberkesanan kepada pelanggan. Kita perlu share feedback pelanggan. Itu 80% tuan-tuan dan puan-puan. 20% je kita share dalam masa satu hari atau sebulan tu, 20% je kita share berkenaan dengan produk. Okay, faham 80% kita perlu share feedback, kita perlu share testimoni, kita perlu share result yang positif, kita perlu share keberkesanan, kita perlu share berita-berita gembira daripada pelanggan-pelanggan kita. Kita perlu share apa yang kita buat delivery, postage. Okay, itu yang orang nak meningkatkan kesedaran, meningkatkan gairah pelanggan masyarakat kat luar nak beli dengan tuan perempuan. 20% je kita share berkenaan info produk, kita share berkenaan dengan Olive House. Anda boleh buat bermula bulan ni. Kita cuba dapatkan feedback banyak-banyak daripada pelanggan kita. Macam mana dia orang rasa Olive, apa yang dia orang rasa sebelum dan selepas dia orang amalkan produk Olive House. Okey, testimoni penyakit sebelum dan selepas. Kita bungkus-bungkus wrap kita nak pergi hantar, kita ambil gambar, itu kita share 80-20 Pareto law, ingat itu okey, ini adalah grup WhatsApp, okey, dengan Telegram. Anda boleh join grup bersama dengan pelanggan. Kita boleh buatlah grup bersama dengan pelanggan, jemput masuk dalam grup pelanggan. Nanti kita akan share untuk WhatsApp punya slot. Kita akan ada slot khas nanti. Okey, anda boleh follow. Inilah di Facebook macam biasa. Ada saya tengok beberapa ejen saya lah di bawah zon 1 dan juga 2 yang sangat-sangat orang kata komitmen, sangat-sangat istiqomah, share feedback pelanggan, share testimoni dan sebagainya. Saya ucapkan tahniah kepada anda. Yang belum buat lagi, jangan lepaskan peluang, hari-hari kena update. Okay? Ambil masa satu hari tu 1 minit, 2 minit untuk kita share di Facebook. Okay? Di Instagram bersama, jangan lupa status ke apa yang ada Instagram, boleh share status kat hari-hari, status WhatsApp IG status tu, IG story jangan lupa buat. Google, di website. Okay, teknik dan step untuk close sale. Close sale ni saya nak tunjuk, okay, cara kita nak sembang dengan pelanggan kita, kita perlu cari masalah dia. Kita perlu tanya, puan ada masalah apa-apa yang boleh saya tahu. Okay, dia bagi tahulah masalah dia, sakit ni sebagainya. Okay, dia cadangkan general solution. Okay, general solution ni kena aktiviti. Yang pertama, aktiviti kena buat aktiviti yang sihat, bersenam, cara pemakanan kita kena kurangkan gula, kurangkan bahan-bahan yang meningkatkan karbo, meningkatkan kadar gula dalam darah. Kita kena bagi general solution. Okay, so kita kena bagi risiko, berkongsi risiko jika kita tak cegah. Kalau puan tak cegah ni daripada awal, nanti bacaan gula akan tinggi, puan akan dapatkan kencing manis, diabetes, na'udzubillah min zalik. Kalau kita tak jaga, darah kita akan sentiasa tinggi, akan dapat darah tinggi, makan ubat dan sebagainya. So kita tak nak. So kita share risiko. Okay, so kita cadangkan. Yang terbaik adalah minyak zaitun Olive House yang kita cadangkan kepada ramai pelanggan-pelanggan saya. Saya ada bawa minyak zaitun olive ni. So tak ada apa-apa bahan campuran dan sebagainya. Puan boleh amalkan. Kalau tak ada penyakit, kita boleh maintainkan penyakit kita. Kalau ada penyakit, dia akan slow akan merawati kita punya penyakit dalam badan. Okay. So kita explain lah sikit. Apa kelebihan produk-produk Olive House kita ni? Mampu meningkatkan antioksidan, imunisasi kita akan semakin kuat. Tunjuk testimoni-testimoni dan sebagainya. Okay. Keunikan kita 30 kali ganda antioksidan, bagaimana dia kita ambil daripada Morocco. Okay, dia punya survival behavior nak tumbuh tu susah payah, jerit perih dia dengan kering kontang, dia punya khasiat dia turun dekat buah. Sebab tu dia akan jadi 30 kali ganda antioksidan, sangat terbaik. Saya testimoni, bagi bau, bagi rasa. Okay, beli hari ni dapat apa, kita bagi free gift. Okay, nak tanya, boleh tak? Okay, nak tak? 190 sen je, macam tu. Okay. End up, kalau dia tak nak membeli pun, kalau dia dah membeli, alhamdulillah kita dapat sale.
Okay, ekonomi kita akan stabil. Kalau dia tak jadi membeli pun, kita niatkan untuk kita share ilmu. Apa yang kalau kita tak dapat hadiah, tak dapat dari segi sale, kita dapat pahala. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Okay. So, WhatsApp business objective sale. Sale pula, macam biasa tuan-tuan dan puan dah tahu, kita nak tukarkan minat kepada komitmen untuk membeli. Kita, pelanggan kita ni sekarang ni ramai. Sekarang kita nak bagi dia orang cuba-cuba, yang cuba-cuba, try. No problem, tak ada masalah. Cuba kita buat sesuatu benda, daripada minat tu, kita bagi dia orang jadi komitmen untuk membeli. Puan membeli banyak ni setiap bulan, okey, membeli banyak ni setiap bulan, saya akan bagi free gift setiap bulan. Okey. So kita kena dapatkan data-data dan sebagainya. So kita perlu ada teknik dan kaedah yang bersesuaian. Sebab tu kita perlukan CRM tadi, Customer Relationship Management, data-data yang dia beli. Dia beli 5 hari bulan 12. Olivi patut habis 30 hari bulan 12. Okay. So 25 hari bulan 12 kita dah boleh follow up. Salam puan, daripada rekod saya, minyak zaitun Olivi puan dah nak habis. Kalau puan nak saya hantar, okey, saya dah kebetulan COD dekat area rumah puan, puan boleh terus masukkan order. Okey, kita boleh tahu rekod dia nak habis bila, dia patutnya habis bila. Kalau dia cakap, saya ada lagi setengah botol, 25 hari bulan ada lagi setengah botol. Itu ada something wrong somewhere, dia tak makan. Okey, kita tengah tengok balik kenapa dia tak makan. Adakah dia tak nak makan ataupun dia terlupa nak makan, ataupun adakah kita sendiri sebagai usahawan tak remind dekat dia. Itu sangat penting. Okey. Kadar jualan utama, platform jualan, fulfillment ni adalah kita boleh guna Easy Parcel dan juga Lalamove. Okey. Easy Parcel ni ada salah satu website di mana kita buka Easy Parcel ni. Ada chat ke? Okay, tak ada. So, dekat Easy Parcel ni, anda boleh buka di www.easyparcel.com. Anda boleh register kat situ. Anda boleh guna Easy Parcel ni di website ni sebagai salah satu tempat untuk anda buat fulfillment pelanggan-pelanggan anda. Sebab dalam tu dia ada, kita boleh pilih JNT, kita boleh pilih GDAC, ya, kita nak pigeon ke dan sebagainya untuk Easy Parcel ni. Kalau untuk Lalamove ni, kita boleh sebagai penghantaran, delivery kita pun boleh. Cuma mahal sikit. Alright. Saya pergi kepada CRM. Okay, pengurusan pelanggan. Yang pertama, kita perlu save nombor telefon, rekod pembelian dan masalah dia orang, info mesti cakap tadi, peribadi, birthday. Boleh dapat pekerjaan dia bila, pekerjaan dia apa, birthday dia bila, anniversary dia bila. Okay, itu sebagai database kita. Masukkan dalam grup WhatsApp, berkongsi informasi. Okay. Sekejap. Sekejap. Okay. So, dalam masa 24 jam, paling-paling lewat 24 jam, kita kena share, berikan cara makan dan simpanan selepas dia membeli dengan kita. 16 hari kita boleh bertanya khabar. Dia tengah tu, Assalamualaikum puan, apa khabar? Okey ke macam mana dengan minyak zaitun Olivi Plus TX? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ataupun dia belum makan lagi. Kita kena sentiasa bersama dengan dia. Kita kena personal touch dengan dia. Barulah dia akan suka dengan kita. Okay. Produk habis untuk repeat order. 30 hari bertanya khabar dan jangka produk habis untuk repeat order. Right. Inilah. Selepas jualan kita perlu share cara ambilan dan cara penyimpanan. InsyaAllah mungkin siapa yang bersama dengan saya, jumpa dengan saya, mungkin dah dapat dia punya dalam bentuk hard copy. Dalam soft copy saya percaya anda semua dah dapat. Okay. Masuk ke dalam grup WhatsApp. Kita buat nice welcome. Kita buat greeting. Okay. Tengok. Okay. So plan perniagaan, kaedah marketing, jualan, hantaran, target pelanggan. So kita buatlah target sikit. Okay. Januari, Februari, Mac, April, Mei. So jualan kita berapa. So sekarang dah Disember. Bermula 20-21 Januari kita perlu ada target. Okay. Apa yang kita kena buat. Bukan hanya target nak dapat kita letak 2,000. So biar macam tu. So no. Target itu penting, tetapi kita kena juga listkan how to achieve. Okay. Kita letak objektif kita letak target dan kita kena letak how to achieve this target. Okay. Macam mana kita nak buat kaedah marketing, apa yang kita kena buat, sehari berapa kita kena post.
Kaedah jualan. Jualan berapa yang kita kena dapatkan. Cara bagaimana kita dapatkan jualan tersebut. Letak RM2,000 macam mana kita dapatkan RM2,000 tersebut. Okey, kita kena decide kaedah penghantaran. Kita nak pakai penghantaran yang macam mana. Marketplace. Kita nak pakai penghantaran easy parcel dan sebagainya. Target pelanggan kita. Kita dalam sebulan kita ada penambahan pelanggan kita berapa. Okey, pelanggan baru berapa dan pelanggan sedia ada kita kena sentiasa kekalkan. Right? What's next KSTA marketing urus pelanggan. Okay. So, alright. Ini saya nak share sebelum saya nak habiskan pada jam 11 pagi ini. Anda semua okay? Sebelum tu reply dekat saya satu. Saya dulu Alhamdulillah okay. Saya nak tahu masih okay bersama dengan saya ataupun sudah berada di awang-awangan. Maka masih steady ataupun ada nak pergi kenduri kahwin. Alhamdulillah okay. Zalipah Jasman. Alhamdulillah okay. Baru seorang. Okay. Macam mana nak type ni? Tak tahu. Type dekat bahagian chat tu. Pergi dekat more, bahagian chat. Abang type. Okay, Muhammad Hashim Omar. Okay. Susrianti Syamsi, akak saya. Alhamdulillah okay. Alright, Rasidi Hashim. Terbaik. Cik Rasidi Hashim. Saya terdengar nama Cik Rasidi Hashim ni agak selalu di office kita. Zone area manager Cik Faiz Alhamdulillah. Sani Omar, Sanimah. Alright, okay. Okay, masih lagi bersemangat dengan saya. Alhamdulillah. Saya doakan semua yang berada dalam ni terus bersemangat. Okay. Ini adalah apa yang kita boleh buat untuk kita nak kekalkan dalam bisnes Olive House ini. Alright. Rasidi Alhamdulillah. Okay. So 30 hari ni aktiviti yang kita perlu buat, especially agent yang baru join, usahawan Olive House yang baru join, especially affect agent. Okay. Di mana dalam masa 30 hari kita dah sediakan 30 task. 30 task. Okay. 30 task kepada anda boleh lakukan. Alright. Okay, ini dia cantik. Mana dia ni? Ini dia. Anda boleh nampak Anda boleh nampak dekat kita punya screen. Alright. Hari yang pertama. Hari yang pertama 5 dan 6. Hari pertama dan hari kedua kita ada KPA. Okay, kita set kita punya KPA. Hubungi untuk dapatkan poster profile agent rasmi Olive House. Okay, yang ni kita boleh hadir. Kita boleh PM saya untuk dapatkan profile agent rasmi. Okay. So hari yang ketiga kita perlu tukar gambar profil kita WhatsApp, FB, Instagram dan update status. Okey, bermula esok 7 hari bulan kita update status. 8 hari bulan kita memperkenalkan anda sebagai ejen Olive House pada 10 kontak nombor dalam telefon anda. Ni yang mana dah buat tak apa, kita buat lagi. Okey, 8 hari bulan nanti Cik Mimi akan share kepada anda. Table ni 8 hari bulan kita kena cari 10 orang yang baru yang belum tahu kata kita ni ejen, kita contact dia. Okay, kita WhatsApp ataupun kita telefon. Saya ni ejen Olive House sembang-sembang, okay, pada 8 hari bulan. 9 hari bulan, hari yang kelima, kita kena hadir kelas WhatsApp business. Okay, lakukan posting kata-kata motivasi pagi di Facebook. Pagi anda kena buat Facebook dan lepas tu kena hadir kelas WhatsApp business. Alright, 9 hari bulan. 10 hari bulan 12, anda perlu tambah kenalan FB anda bukan dalam kalangan ejen Olive House sehingga 1000 orang. Yang ni kita perlu invite. Hari yang ke-6 kita kena invite dekat Facebook kita. Okay. Invite banyak-banyak pelanggan kita, kawan-kawan untuk invite untuk join sebagai jadi follower kita punya pelanggan. So nombor 7, 11 hari bulan, like dan komen posting teman-teman lain. Hari yang ke-7, okay, kita buka Facebook, hari tu kita like dengan komen je. Tak payah post apa-apa. Kita like. Mana-mana kawan kita like, kita komen. Alhamdulillah. Like, komen. Sebanyak mungkin. Pada hari yang ke-7. Okay. Hari yang ke-8. Kita hadir kelas Facebook Ads. Lakukan posting. Mengapa jadi ejen Olive House. Ini kita ada kelas Facebook Ads pada 12 hari bulan. Hari 13 hari bulan kita ada share kita perlu share di FB gambar produk dan caption menarik. Kalau anda perasan, setiap hari kita share gambar-gambar poster yang sangat menarik. Anda boleh share poster-poster tersebut pada hari yang ke-13. Ni adalah wajib. Okey, anda perlu share.
So hari yang ke-14 anda perlu selesaikan group task 2. Belajar lakukan order melalui sistem Affect to You dan key in data jualan. 14 hari bulan kita kena belajar untuk sistem Affect to You dan key in data jualan. Okay. Hari yang ke-15, 15 hari bulan anda perlu masuk ke grup-grup iklan Facebook. Okay. Grup-grup iklan Facebook ni di mana kita banyak iklan Facebook dekat grup-grup dekat Facebook ni. Grup niaga Selangor, grup jual beli produk, grup penduduk-penduduk dan sebagainya. Anda join masuk dekat situ. Okay. Nombor 16, hari 16 hari bulan share posting Dr. Zubaidi dan di FB masing-masing Dr. Zubaidi. So 17 hari bulan anda perlu buka account Instagram dan letak nama IG. Okay. Ini boleh tengok dah ni. Anda boleh buka tengok Instagram macam mana yang belum buat lagi. Perlu download Instagram. 18 hari bulan kita share 3 posting pertama di Instagram. 3 post dekat Instagram. Yang ada Instagram teruskan saja. Okay. 19 hari bulan kena hadir kelas ABP, Annual Business Plan. Dan kita perlu membaca buku 57 marketing untuk si pemalas. Ni ada buku nanti Cik Mimi akan share. Okay. 20 hari bulan kita nak tambah followers 100 orang setiap hari di Instagram. Macam ni quite difficult, susah sikit untuk kita nak tambah di Instagram. Okay. Tapi tak apa, kita cuba buat. 21 bulan hadir kelas produk Synergy. Okay, 22 hari bulan daftar akaun Shopee. Ini kita anda perlu buat daftar akaun Shopee. Semua kalau dalam ni 23 orang akan 22 hari bulan ni kita akan daftar akaun Shopee. 23 hari bulan kita akan masukkan produk dalam Shopee. 24 daftar akaun Easy Parcel. Easy Parcel tuan-tuan perempuan itu boleh daftar. Siapa yang dah daftar 24 hari bulan tu kira dah settle. Okay, 25 bulan lakukan riadah dan share aktiviti ini di FB dengan sertakan hidup Affect Olive House. Okay. Saya nak share 25 hari bulan. 25 bulan hari apa weh? 25 hari bulan. Jumaat. Jumaat. Okay, no problem. 25 hari bulan anda buat sedikit riadah. Okay. Lepas tu share dekat Facebook. Affect Lifestyle. 26 hari bulan kita edah flyer dekat rumah 10 buah rumah. 27 kita install WhatsApp Business. Okay, 28 kita hadir group session. Okay, group task 4. Kita berjumpa dengan tim ADE. Right. 29 hari bulan kita tubuhkan grup WhatsApp bersama dengan pelanggan. So 30 hari bulan kita invite pelanggan masuk ke dalam grup. Ada lagi? Ini dia. Okay, ini dia. Nanti table ni jangan risau, nanti kita akan share. Dan ini table di mana annual kelas-kelas yang kita akan buat pada bulan ni. Okay. 5 dan 6 KPA, 5 dan 19 annual business plan. WhatsApp business pada hari bulan. Sorry tak perasan. Facebook ads 9 hari bulan. So ini 12 hari bulan Facebook ad, 14 hingga 22 ACC, produk Synergy 21 hari bulan, 28 group session, darah tinggi VS OH. Okay. Okay, itu saja. Alhamdulillah sekarang jam menunjukkan 11.01 pagi. Jadi saya dah selesai saya punya presentation. Sebelum saya nak pass kepada Cik Mimi, ada apa-apa soalan yang anda perlu nak tanya ataupun dekat part mana yang perlu saya ulang balik, yang mana terlepas dan sebagainya. Okay. Alright. Saya nak kat sini, saya nak minta tuan-tuan dan puan ada yang masih lagi bersama dengan kita. Saya nak minta anda share nama Facebook anda kat bawah. Okay. FB. Okay. FB. Alright. So ni nombor ni Facebook saya. Minta share. Saya Akmal bin Syahari. Okay semua, tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan saya? Anda masih lagi bersama dengan saya? Okay. Yes. Hairunisa FB, Hairunisa Hassan. Okay, Rasidi Hashim, Olive House Trust Permaisuri. Okay, semua ni jangan lupa untuk share kawan-kawan kita. Jangan lupa add Zalipah, Olive House Trust Permaisuri, Hairunisa Hassan FB. Alright. Amy Kairunisa. Kalau ada Facebook page boleh share sekali. Okay.
Saya baru dapat 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang. Baru 4 orang. Okey. Baru ada lagi. Come on. Kita nak teruskan dengan slot yang seterusnya selepas ni. 11.3 minit. Okay. Right. Okay. Okay. Alright. Siapa lagi yang belum lagi share Facebook? Facebook anda, saya minta share Facebook anda. Fazril Sani. Alright. Minta Cik Mimi bagi agent management untuk dapatkan nama-nama Facebook dia orang ni, nanti kita share. Okay, kita share dekat Facebook Afet grup Afet agent dekat WhatsApp. Olive House Kota Warisan Sepang, Zul Fazli Yusof, mantap. Sherry Lin, Nur Azinda Medon, Sherry Lin Facebook, right? Ahmad Halif Mursidi. Okey, teruskan. Jadi saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada anda, terima kasih kepada pihak pengurusan Olive House dan seterusnya kerana sudi menjemput saya. Dan sekarang pun saya nampak Ustaz Muhammad Rozi Rejab pun sudah ready dan bersedia untuk slot yang seterusnya. Jadi saya doakan tuan-tuan dan perempuan semua akan terus bersemangat untuk menjadi ejen-ejen Olive House dan terus berjaya dalam bidang Olive House dan terus berjaya dalam kehidupan anda masing-masing. Dan kalau ada silap dan salah dan silap, mohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hujung kaki. Dan anda boleh terus add saya di Facebook. Okay, dan kalau mana di bawah zone 2 dan juga zone 1, anda boleh chat saya di WhatsApp untuk dapat